Pihak kastam di Sabah berjaya merampas syabu bernilai jutaan ringgit. Selain itu, pos kawalan akan dibina di Pulau Tiga bagi membendung kegiatan pencerobohan. Itu antara laporan dari negeri di bawah Bayu. Jadi kita terus saja bersama Konstantin Pahlawan untuk butirannya. Silakan Konstantin. Terima kasih Nolela dan salam sejahtera. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah merampas kira-kira 30 kg dadah jenis syabu dianggarkan bernilai 1.2 juta ringgit di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Abdullah Jaafar berkata, dadah berkenaan ditemukan semasa imbasan ke atas bungkusan kotak yang tidak dituntut pada 10 November lalu. Setakat ini, tiada tangkapan dibuat dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A dan 39B-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Modus operandi ini dengan mengisi bahan yang disyaki dadah ini ke dalam plastik lut sinar sebelum diisi ke dalam plastik yang dipercayai plastik berjenama minuman yang kemudiannya dimasukkan ke dalam bungkusan kotak dengan tujuan untuk mengaburi mata pihak penguasaan. Datuk Abdullah berkata dalam sidang media di Kota Kinabalu. Sementara itu, dalam operasi berasingan pada 25 November lepas, pihak kastam telah membuat serbuan ke atas sebuah premis di Inanam. Berikutan terdapat bungkusan yang dituntut oleh pemilik premis berkenaan disyaki mengandungi bahan terlarang. Hasil pemeriksaan di premis tersebut menemukan 2 bungkusan mengandungi dadah jenis ganja dengan anggaran berat sebanyak 2.89 kg dianggarkan bernilai RM5,216. Turut ditahan seorang lelaki tempatan 28 tahun. JKDM juga berjaya merampas dadah jenis ganja seberat 2.87 kg dianggarkan bernilai RM5,173 selepas pemeriksaan ke atas bungkusan tidak dituntut pada 30 November lalu. Menurut Datuk Abdullah, kes berkenaan dipercayai berkaitan dengan tangkapan sebelumnya kerana alamat pada bungkusan berkenaan sama dengan alamat premis bungkusan ganja yang dirampas sebelum itu. Bagi Januari hingga November 2020, JKDM Sabah telah berjaya merampas dadah jenis syabu bernilai RM5.56 juta dan ganja bernilai RM37,142. Satu pos kawalan akan dibina di Pulau Tiga, Kuala Penyu bagi memantau keselamatan pelancong dan khazanah marin di sekitar pulau berkenaan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin, dalam satu kenyataan berkata, pos kawalan itu penting bagi mengekang masalah pencerobohan nelayan termasuk penggunaan kaedah penangkapan ikan membinasakan seperti bom ikan selain mencegah pencerobohan pemandu pelancong dan juragan bot pelancong tidak berlesen. Pos kawalan tersebut juga bagi memudahkan pemantauan keselamatan, memandangkan lokasi pangkalan pasukan keselamatan polis marin dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang terdekat terletak di wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu, Datuk Jafri memberitahu Taman-Taman Sabah merancang membina galeri dan pusat penyelidikan dan pendidikan serta pembinaan pelantar pemerhatian burung di lagun pulau berkenaan yang terkenal dengan aktiviti menyelam dan mandi lumpur dari muntahan lumpur gunung berapi. Datuk Jafri menyatakan demikian selepas lawatan kerja ke Pulau Tiga. Pulau Tiga merupakan gabungan 3 pulau iaitu Pulau Tiga, Kalampunian Besar dan Pulau Kalampunian Damit yang turut terkenal sebagai Survivor Island selepas menjadi lokasi penggambaran rancangan realiti antarabangsa Survivor. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah telah bersedia dalam menghadapi kemungkinan banjir susulan amaran monsun timur laut bermula November hingga Mac depan. Penolong Pengarah Operasi JBPM Sabah, Misran Bisara berkata, antara persediaan dilakukan termasuk mengadakan 3 siri latihan melibatkan anggota di Zon Tawau, Sandakan dan Zon Beaufort. Latihan tersebut bagi memastikan anggota berada dalam keadaan sedia dan aset yang digunakan telah diuji serta boleh digunakan pada bila-bila masa. Kita juga telah melatih di kalangan anggota di setiap balai untuk melaksanakan tugas-tugas penyelamatan di air, khususnya ketika banjir, dengan membuat ujian penyelamatan, membuat ujian pemanduan bot di kalangan anggota ini. Jadi kalau dikira jumlah anggota yang terlibat dalam banjir ini, hampir separuh daripada jumlah keseluruhan 1,008 orang anggota.
Misran yang ditemui di Kota Kinabalu turut memaklumkan bagi mengoptimumkan kebolehgunaan anggota dalam tugas penyelamatan banjir, cuti dalam kalangan anggota dikurangkan dan pembekuan cuti juga mungkin dilakukan sekiranya keperluan mendesak. Bagi tahun ini, JBPM Sabah juga telah menambah baik perkhidmatan penyelamatan dengan menyediakan jaket keselamatan untuk kanak-kanak. Malah pelaksanaan prosedur operasi standard SOP juga dilakukan semasa proses menyelamat seperti penjarakan dalam satu-satu bot serta pemakaian peralatan pelindung diri terutama bagi kawasan zon merah. Penumpang yang menggunakan pengangkutan awam Bas Ekspres yang memulakan operasi hari ini diingatkan memberi kerjasama mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Presiden Majlis Pengusaha-Pengusaha Bas Ekspres Sabah Sebok, Datuk Donald Hanapi berkata semua penumpang terlebih dahulu perlu menjalani pemeriksaan suhu badan sebelum dibenarkan menaiki bas selain memakai pelitup separuh muka dan menggunakan cecair pembasmi kuman. Mereka yang mengunjungi terminal Bas Ekspres untuk menempah tiket bas juga diwajibkan mengisi borang deklarasi COVID-19 bagi rujukan pihak berkuasa. Orang ramai juga mempunyai pilihan untuk mendapatkan tiket bas secara dalam talian melalui aplikasi EasyBook. Yang pertama sekali saya memberikan ucapan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan negeri yang telah membenarkan kami beroperasi. Dengan kebenaran ini dapatlah segala penderitaan, pendapatan, kekurangan pekerjaan di kalangan pekerja-pekerja kami dapat diteruskan. Datuk Donald yang ditemui RTM di Kota Kinabalu memaklumkan penumpang bagi setiap bas juga dihadkan separuh daripada kapasiti sebenar sebagai langkah penjarakan fizikal antara penumpang. Sementara itu, tinjauan RTM di Terminal Bas Utara Inanam hari ini mendapati keadaan agak lengang. Kebiasaannya, terminal tersebut yang menempatkan bas ekspres bagi perjalanan ke pantai timur Sabah menjadi tumpuan orang ramai berikutan musim cuti sekolah dan perayaan hujung tahun. Terminal ini kini beroperasi bermula 8 pagi hingga 8 malam bagi perkhidmatan bas ekspres dan penghantaran barang. Sebanyak 22 syarikat telah memulakan operasi dan jumlah perjalanan adalah mengikut permintaan. Sebelum ini, pengusaha bas ekspres di terminal berkenaan melakukan sebanyak 30 hingga 40 perjalanan setiap hari. Dalam pada itu, mereka yang ditemui menyambut baik langkah membenarkan semula perjalanan rentas daerah. Perasaan saya alhamdulillah dan berterima kasih kepada kerajaan negeri Sabah ataupun kerajaan negara Malaysia kerana membenarkan rentas daerah dan semula kami untuk bekerja. Selama 2 bulan ni memang betul-betul terjejaslah. Keadaan pada 2 bulan lepas setelah PKP, kehidupan kami berubah, pendapatan kami kurang. Alhamdulillah, syukur kepada kerajaan, syukur kepada Allah kerana telah membuka semula perjalanan berentas daerah. Jadi pendapatan kami alhamdulillah sekarang bertambah pulih. Pada Sabtu lalu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kebenaran pergerakan rentas negeri dan daerah di seluruh negara tanpa kebenaran polis kecuali di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Susulan itu, kerajaan negeri memutuskan untuk membenarkan operasi pengangkutan awam seperti perkhidmatan bas ekspres, bas persiaran, bas henti-henti, kereta api, perkhidmatan feri awam dan bot penumpang mulai 7 Disember. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Teruskan amalan penjagaan kesihatan terbaik bersama kita kekang penularan COVID-19. Kembali bersama Nurlela di Angkasa Puri. Nurlela, silakan.